ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih Tuan Musi pada pagi ini, Tuan Imam dan pada Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri yang hadir bersama-sama, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah himpunkan kita bersama-sama dalam salat subuh berjemaah yang merupakan satu kelebihan bagi sesiapa yang dapat mengerjakannya. Kerana kalau kita lihat dalam kitab hadis, contohnya Riyadhus Salihin, ada bab yang menyatakan keutamaan salat subuh berjemaah, dan mudah-mudahan kita beriltizam melakukannya sepanjang hidup kita, kerana itulah di antara ukurannya orang yang beriman dan orang nifak, orang yang dalam dirinya ada penyakit nifak. Kerana itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW sabda, man salla salat al-fajri fi jama'ah faka'annama qama kullal layl, wa man salla salat al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal layl. Siapa yang salat subuh berjemaah baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam, dan barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah maka bahaginya pahala qiyam separuh malam. Mudah-mudahan Allah memberi kita keutamaan ini sehinggalah kita bertemu dengannya. Maka pada pagi ini tajuk yang diberikan kepada saya berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dapat kita ambil faedah, memahami kalamullah ni merupakan satu nikmat. Itu sebab di kalangan para ulama tafsir dalam Al-Kasyaf contohnya, di bahagian awal pengarang mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ulama'il arabiyyah. Maha suci Allah, segala puji baginya yang berikan kepadaku nikmat untuk memahami bahasa Arab. Kerana memahami bahasa Arab ni tuan-tuan, satu kelebihannya menyebabkan kita dapat memahami kalamullah dengan baik. Kalau kita faham ayat yang dibacakan oleh imam pagi tadi, subuh ni pagi tadi, kenapa imam boleh menangis tuan-tuan? Kerana ia menggambarkan satu detik-detik yang sangat penting untuk kita lalui. Ya, ketika orang-orang yang takabur ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muhtiina ru'usahum, bagaimana mereka ni menundukkan wajah mereka ketakutan. Ya, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Suasana yang sangat menakutkan bagi manusia kembali kepada Allah kelak. Itu juga satu aspek bahasa yang sangat penting yang dinamakan oleh Said Qutb sebagai at-taswir al-fanni. Bila ramai para ulama bincang tentang ijaz Quran ini, Said Qutb datang, bolehlah dikatakan di antara penutup pada kajian ini, lalu beliau menamakan benda ini namanya at-taswir al-fanni. Taswir al-fanni ini bererti kemampuan Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakribkan aswar az-zihniyah ila ma'aniha al-mujassadah. Satu bentuk pendekatan yang Allah SWT jadikan pada ayat-ayat Quran ini, kalau dihayati, maka kita akan merasakan ia berinteraksi di depan kita sebenarnya. Naqal aswar al-hissiyah ila ukhra ma'nawiyah haqiqiyah. Dia satu pendekatan yang akan menyebabkan kalau orang memahami bahasa Arab itu merasakan memang ayat itu kena padanya. Ya, inilah satu kekuatan Al-Quran yang kalau kita perhatikan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk berkaitan dengan mukjizat Quran ni satu perkara yang sangat besar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang Melaka kata besar. Satu topik yang sangat penting untuk membantu kita memahami Al-Quran Karim. Ya, saya ada bawa satu nota ni, mungkin saya dibaca di sini dan sampaikan kepada tuan-tuan dalam waktu yang terbatas ini. Jadi sebagai kalamullah, Quran mengandungi ayat-ayat yang terdiri daripada sebaik-baik lafaz dan juga makna. Lafaznya cantik, maknanya pun menarik. Inilah gandingan dua perkara di antara lafaz dan juga makna yang dikaji oleh para ulama. Contohnya Abdul Qahir Al-Jurjani
seorang ulama antara yang membahaskan aspek i'jaz Quran ini, lafaz dengan makna. Lafaz ini apa yang keluar, maknanya apa yang terdapat di sebalik lafaz tersebut, kataan tersebut. Ya. Jadi Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mematahkan segala dakwaan batil kaum musyrikun. Antara kaedah melemahkan hujah mereka adalah bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka dalam kesempatan yang ada ini, kita berkenalan dengan pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran, dipanggil sebagai asalibul Quran, uslub Quran, yang terletak pada bentuknya dipanggil sebagai ijaz, dipanggil sebagai tashbih, dipanggil sebagai isti'arah. Ijaz ni makna meringkaskan, tashbih ni makna membuat persamaan. Ya. Jadi daripada tiga perkara ini, maka wujudlah aspek yang namanya balaghatul Quran. Balaghah ni hadza balaghul linas. Balaghah ni makna sampai. Ya. Kalau seorang anak itu dipanggil baligh, maka dia sampai umur. Kalau balaghatul Quran maknanya satu penggunaan yang menyebabkan kita faham apa yang dikehendaki itu dalam bahasa yang sangat pendek, mudah, ringkas, tapi tepat makna yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah dia di antara keindahan yang berpaksi kepada akidah yang benar, akidah tauhid. Bagi yang meneliti Al-Quran dapat menghayati keunggulan Quran itu dan menimbulkan sekaligus sifat ta'abudiyah. Jadi Quran merupakan satu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi pedoman untuk manusia keseluruhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemujizatan Quran ini tidak akan dapat difahami oleh akal yang bermasalah, jiwa yang sakit. Kerana itu Allah SWT menggambarkan surah Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ وَلْهُمْ أَضَلُّ. Sungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka Jahannam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami kalam Allah, dan mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini Allah guna perkataan la yafqahuna biha. Salah satu keindahan yang ada dalam Quran ni ketepatan perkataannya seperti digambarkan tadi, faqih. Ya, itu sebab antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak yang dibawakan kepada Nabi untuk ditahnikkan itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah ataupun wa 'allimhu ta'wil. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, maksudnya, ya Allah, faqihkanlah anak ini dalam urusan agamanya dan ajar kepadanya hikmah, ajar kepadanya memahami Al-Quran. Ya, kita boleh baca doa ni untuk diri kita sendiri. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-hikmah. Boleh baca untuk anak kita. Kalaulah kita ni mentahnikkan anak yang baru lahir, amalkan doa ini. Boleh ingat? Boleh ingat tak? Macam boleh je. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-hikmah. Kalau untuk anak lelaki, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha al-hikmah. Ini adalah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting untuk kita bacakan. Baik, kerana tiada kefahaman yang lebih utama daripada kefahaman terhadap Al-Quran Karim.
Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjelaskan tentang sifat golongan yang buta mata hatinya ini. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hatinya sudah berkunci, sudah diletakkan kunci? Ini tadabbur. Tadabbur ni bererti penghayatan. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti disebut oleh Imam As-Suyuti, ketika Sayyidina Umar mengimamkan salat subuh, tadabbur yang sangat berkualiti kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari Surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sayyidina Umar menjadi imam sembahyang subuh, membaca ayat ini, menceritakan tentang Nabi Yaqub yang sangat sedih atas kehilangan puteranya Yusuf, diperlakukan begitu oleh adik-adiknya lain. Maka Sayyidina Umar menangis membaca ayat ini, sehingga 20 saf ke belakang pun mendengar suara tangisan isak beliau radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana mereka memahami ayat ini begitu dahsyat sekali, tuan-tuan. Walaupun ayat ini turun mengisahkan tentang Nabi Yaqub, tetapi dia merasakan ayat itu juga kena pada dirinya sendiri. Sungguhnya aku mengadu kesedihanku, keresahanku hanya kepada Allah SWT. Kalangan mereka ni, tuan-tuan, membaca qutufuha daniyah, buah-buahan dalam syurga ini, untuk dia petik itu dia akan menjulur datang kepada orang yang nak makannya. Maka dia menangis merasakan dia sudah masuk syurga, tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Ya, Fudail bin Iyad yang berasal hidupnya daripada seorang perompak dan akhirnya menjadi seorang ahli sufi yang hebat. Beliau ni masuk ke rumah seseorang untuk mencuri, nak merompak. Tiba-tiba bila dimasuk, dia mendengar orang yang ada di rumah ni sedang baca ayat pada surah Az-Zumar, tuan-tuan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti ke akhirat nanti akan terdedah segala benda yang ditutup di dunia itu di depan satu mahkamah yang semua orang diperlihatkan kejahatan seseorang itu. Orang itu sedang qiyamul lail baca ayat tersebut. Maka si perompak ini pun faham Quran, tuan-tuan. Perompak faham Quran. Dia mendengar ayat ini, dia pun terduduk dan tak jadi lagi nak merompak, dan bertukarlah, tuan-tuan, hidupnya menjadi seorang sufi, seorang abid, seorang ahli ulama yang hebat, bertukar arah hidupnya. Bayangkan, kerana interaksi yang dipanggil sebagai tadabbur itu kalau benar-benar berlaku, akan menyebabkan seseorang itu merasa nikmat yang bukan kepalang terhadap interaksinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab, tuan-tuan, bila orang menyatakan tentang tadabbur Quran, apa tadabbur ni, tuan-tuan? Apa tadabbur ni? Boleh ke tadabbur kalau setakat faham bahasa Arab ni ana inta sahaja? Boleh tak, tak? Tuan-tuan jawab sendirilah. Ya. Jadi memahami Al-Quran ni satu nikmat sebenarnya. Baik, ya. Untuk memahami keagungan Al-Quran, para pengkaji Al-Quran cuba meneliti beberapa aspek. Yang pertama dipanggil sebagai i'jaz bayani. Bayani dia sudut bahasanya, penjelasannya. I'jaz tasyri'i, pensyariatannya. I'jaz ilmi, sainsnya, saintifiknya. I'jaz ghaibi dan i'jaz nafsi. Maka dalam pendekatan pada kali ini kita cuba nak bincang perkara ni, mana yang mungkin, mana yang dapat. Kerana aspek mukjizat Al-Quran ini merangkumi berbagai-bagai perkara. Keindahan bahasanya, ketepatan mesejnya, pendekatan tentang tasyri'nya, bagaimana pensyariatannya, bagaimana Allah SWT menurunkan ayat untuk mendidik para sahabat dalam masalah khamar sebagai contohnya, sampailah turun kepada ayat penghabisan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Beberapa ayat telah pun mendahuluinya sehingga turun kepada perkataan final daripada Allah, jauhi. Sebelum itu tidak kata jauhi. Yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa nafi'u linnas. Maka ada peringkat-peringkatnya, tadrijian, dipanggil sudut bahasanya, psikologi syaraknya. Pendekatan diambil itu pendekatan beransur-ansur. Ya, jadi ini adalah i'jaz bentuk-bentuk i'jaz yang ada dalam Quran.
Maknanya kemukjizatan yang menyebabkan pendekatan Quran itu sangat indah, mengatasi apa-apa yang manusia mampu bawakan. Baik, ketinggian ilmu terletak pada ketinggian ilmu bahasa yang mereka sampaikan dalam bait-bait syair mereka oleh orang-orang Arab yang terdahulu. Syair mereka dipenuhi dengan berbagai kiasan indah. Tidak hairan apabila Quran diturunkan kepada para penyair, mereka dengan mudah dapat mengesan bahawa Al-Quran bukanlah bahasa manusia biasa. Orang Arab dahulu mereka ni terkenal dengan syair-syair mereka yang indah. Kalau kita belajar di negara Arab, macam saya belajar dulu tuan-tuan, memanglah saya belajar bahasa Arab. Ya, saya kelulusan bahasa Arab. Tapi di samping belajar bahasa Arab, saya pergi juga belajar syariah di luar tuan-tuan. Pergi talaqi dengan guru-guru, pergi belajar hadis di luar universiti, belajar kitab-kitab usul di luar. Kita bukanlah pergi belajar kat universiti ni, belajar kat universiti saja, ambillah peluang untuk belajar daripada ulama-ulama di luar di luar universiti. Ya, maka berdustalah siapa yang katakan negara Arab ni belajar bahasa Arab, dia tak belajar benda lain. Tuan ni macam tak faham dia. Tuan ni. Jadi bila seorang penyair ni sebagai contohnya, pada zaman dahulu Zuhair bin Abi Sulma ni seorang penyair terkemuka. Seorang penyair yang hebat, yang bila menceritakan bab perempuan, Masya Allah, penceritaannya cukup indah. Tak layak kita nak baca kat sini tuan-tuan, memang tak sesuai sangat. Dia panggil ghazal, dia panggil tashbib, dia panggil menceritakan tentang orang perempuan. Sangat dahsyat penggunaan perkataannya, tetapi dia hebat bab tu saja. Kalau lihat pula ada seorang lagi bernama Al-A'sha sebagai contohnya, seorang penyair juga yang terkemuka dengan descriptionnya tentang peperangan sebagai contoh. Dia hebat bab itu saja. Begitulah yang lain-lain. Tapi bila Quran ini Allah SWT persembahkan, bawakan kepada Nabi SAW, wahyu yang sampai ini dalam apa jua keadaan, dalam peperangan ke, dalam kedamaian ke, dalam hubungan suami isteri ke, dalam berkaitan penjagaan anak yatim ke, dalam penjelasannya terhadap hari kiamat ke, perkataan-perkataannya sangat tepat, sangat seimbang. Tidak seperti orang-orang Arab yang terdahulu, penyair-penyair ini yang kalau dia terkenal satu bahagian je, bahagian lain dia tidak ada kepakaran. Maka inilah beza di antara ijaz Al-Quran dari sudut bahasanya jika nak dibandingkan dengan orang-orang lain. Baik, dalam kisah yang lain diriwayatkan dalam Sahih Muslim bagaimana Abu Dzar Ghifari meluk Islam setelah menghantar adiknya Unais yang juga merupakan seorang penyair untuk menyelidik kepakaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang terdapat pada Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar merupakan seorang panglima, seorang perompak sebelum Islamnya, seorang sa'luk, seorang perompak pada pasir. Walaupun demikian, dia tertarik bila mendengar adanya seorang Nabi. Dia suruh adiknya bernama Unais untuk pergi dengar daripada Nabi SAW sendiri, bagaimanakah Quran itu. Engkau pandai syair kan? Kau pergi dengar dia seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwa dia Nabi akhir zaman. Kau dengar apa yang dibacakan. Unais pergi mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, dia berkata, benar, ini adalah satu kebenaran, ini bukan karya manusia, ini bukan gubahan orang macam aku. Salah satu sebab mengapa Abu Dzar diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi ini satu perkara. Kemudian tadi saya sebutkan pada tuan-tuan tentang balaghah. Balaghah ni kalau diambil dari sudut literalnya, dia membawa maksud sampai. Dari sudut bahasa, ilmu balaghah adalah satu ilmu yang menyampaikan makna yang tinggi dengan jelas dan ibarat yang betul, lancar di sebalik kata-kata yang indah. Ilmu balaghah berperanan untuk memberikan kesan yang mendalam terhadap orang yang bercakap dan juga pendengarnya. Balaghah berbeza dari fasahah. Satu perkara namanya fasahah. Fasahah ni kefasihan, balaghah ni kesampaian. Ya. Jadi dua-dua perkara ni penting bila melibatkan komunikasi dengan seseorang. Ya. Baik. Balaghah beza daripada fasahah, di mana balaghah lebih memfokuskan kepada kajian makna lafaz
sedangkan fasahah itu mengkaji lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, kita boleh mendengar seorang khutbah Jumaat, Masya Allah, fasihnya perkataan dia, lancarnya, tapi makna ni sampai kita tak faham, tuan-tuan. Betul tak? Ada tak keadaan macam tu? Ada kan? Ada orang dia cakap tak fasih tapi sampai maknanya. Tapi yang indahnya pada Al-Quran ini dua-dua ada. Fasahah ada, balaghah pun ada. Quran bukannya satu kitab sains yang menceritakan manusia tu dalam erti kata lengkap. Memang ada penceritaan tentangnya, tetapi itu dari sudut pendekatan perspektif Quran. Contohnya Allah bila menceritakan awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Asalnya bumi dengan langit satu, lalu kami pecahkan keduanya, kami splitkan kedua-duanya. Maka ini penceritaan Quran. Lebih lanjut kamu kaji sendirilah, kerana Quran tidak akan menceritakan detail permasalahan ini. Ya, kalaulah dia menceritakan lengkap, nanti Quran jadi berjilid-jilid. Dia tidak lagi jadi kitab tasyri', dia tidak lagi jadi kitab tasyri'at, persyariatan. Dia sudah mungkin jadi kitab sains, kitab matematik. Ya, sedangkan itu adalah urusan dunia yang manusia boleh uruskan sendiri. Baik. Secara umumnya ilmu balaghah ni terbahagi kepada tiga. Namanya ilmu ma'ani, ilmu bayan dengan ilmu badi'. Kalau orang belajar bahasa Arab di mana-mana universiti dalam dunia lah, mereka akan belajar balaghah ni. Ini tiga perkara ni. Ma'ani lebih fokus kepada dasar-dasar dalam menyesuaikan bahasa dalam konteksnya. Ilmu bayan pula menyingkap makna yang tersirat di sebalik frasa yang tinggi nilainya. Badi' adalah ilmu yang dengannya memperindahkan dan menaikkan lagi nilai bahasa. Jadi susunan Al-Quran dan maknanya selayaknya mengandungi pengajaran dan penerangan untuk diambil hukum daripadanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk bagi pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Baik. Ini nota ni panjang, tuan-tuan. Dalam bahaskan lafaz dan makna, Al-Jurjani menyebutkan dalam mukadimahnya kitab Asrarul Balaghah mengatakan bahawa kalam berperanan meninggikan ilmu kepada satu martabat yang dapat menyingkap gambaran serta mengeluarkan buah hasil daripada ilmu tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membezakan manusia dari binatang dengan menganugerahkan ilmu selaras dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Bahawa Allah SWT Maha Pemurah mengajar Al-Quran, mencipta manusia, mengajarnya ilmu bayan. Maka direnung pada Al-Quran sudah tentu terselah ketiga-tiga aspek yang disebutkan tadi, tuan-tuan. Jadi aspek balaghah dalam Quran sememangnya telah jelas membuktikan ketinggian bahawa bahasa Quran tidak boleh dipertikaikan. Begitulah kemujizatan Quran sehingga pihak lawan tidak mampu untuk menegakkan syair mereka menandingi Quran, walaupun begitu luas pengalaman mereka dalam bidang syair tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menempelak mereka dengan menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalau manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang sama seperti Quran, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang sama dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu kepada yang lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cuba tuan-tuan sebut dalam hidup tuan-tuan ni apa karya yang tuan-tuan baca, tuan-tuan rasa kagum sangat? Ada tak? Saya latar belakang saya orang bahasa Arab. Di negara Arab kami pernah diwajibkan untuk membaca macam-macam buku dalam sastra. Antaranya ditulis oleh Taha Hussein, antaranya ditulis oleh Abbas Akkad, antaranya ditulis oleh Al-Manfaluti, antaranya ditulis oleh banyak sastrawan-sastrawan. Ya, ada satu buku tu diwajibkan kita baca masa tahun 1 kat universiti, namanya Zainab. Tajuk buku tu Zainab, Muhammad Hussein Haikal.
Sangat indah bahasanya tuan-tuan. Kita membaca, tapi bila menuju ke hujung, walaupun enak sekalipun bahasa sentuhan bahan yang dikemukakan itu, saya seolah-olah bersumpah dalam diri saya, lepas ni saya takkan pegang dalam buku ni. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan ada tak satu buku tuan-tuan baca lebih dari sekali? Ada tak? Buku sastra tulisan seorang sastrawan di Malaysia ke bahasa Inggeris dan sebagainya. Ada tak tuan-tuan pernah terfikir untuk baca lagi kali berikut? Saya yakin tuan-tuan tidak akan buang masa untuk membacanya kali berikut, walaupun tuan-tuan menikmati satu yang indah dalam tulisannya. Betul kan? Tetapi ini beza daripada Quran. Setiap kali kita baca, setiap kali kita cuba mencerap maknanya, kita akan lihat satu benda yang baru dalamnya, tuan-tuan. Apatah lagi kalau tuan-tuan menguasai bahasa Arab dengan baik, tuan-tuan akan dengar dan terus baca dan terus menghayati. Setiap kali tuan-tuan menyemak kitab-kitab tafsir, tuan-tuan akan dapati padanya ada maklumat yang baru. Ya, itu sebab ketika dia beri peluang untuk mentafsir Quran di IKIM, tuan-tuan, saya menjadikan ini peluang untuk meneroka semua kitab tafsir yang pernah saya belajar kat Jordan dulu. Dan Masya Allah, bila kita mengkaji, kita susah saya nak cerita pada tuan-tuan, tak mampu saya nak cerita pada tuan-tuan. Ya, nak ceritakan nikmat yang diberikan kepada orang memahami bahasa Arab ini. Kita baca kitab ni, kita dapati begini pandangan Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Rasa tak cukup, baca pula apa yang ditulis oleh Syaukani, antara ulama moden, wafat sekitar 400 tahun yang lalu, ya, di Yaman. Kita baca kitab ni, kita dapati walaupun kitab itu ringkas, tetapi banyak maklumat baru yang dikemukakan. Apatah lagi kalau baca kitab tafsir Fakhr Razi yang besar itu, Mafatihul Ghaib, tafsir kabir, maka kita akan lihat setiap hari ada mala tanqadi ajaibu. Memang tidak pernah berakhir keajaiban yang ada pada Al-Quran ini, kerana dilihat dan dirungkaikan oleh para ulama yang ramai. Dia tetap ada keistimewaan yang tersirat di sebalik apa yang kita baca itu, tuan-tuan. Susah nak cerita pada tuan-tuan, melainkan tuan-tuan faham bahasa Arab, tak mampu untuk diterangkan kepada orang apa yang terdapat di sebaliknya. Baik, ya, itu sebab Allah SWT telah mencabar orang-orang Arab dengan beberapa ayat. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bawa 10 ayat yang sama macam Quran. Tak boleh. Ya, kalau tak boleh, bawa satu ayat lagi tak boleh. Bawa satu Quran lagi tak boleh. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah mencabar, bawa satu surah yang sama macam Quran. Maka datanglah seorang yang namanya Musailamatul Kazzab, seorang yang mendakwa dia juga merupakan Nabi. Dia melihat Nabi mempunyai pengaruh yang besar, maka dia dekat Najd pun, dekat Yamamah pun mula mengumpulkan pengaruh, kerana dia juga seorang yang pandai bercakap. Maka datanglah Amr bin Al-As untuk berkata kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah turun Quran kepadanya. Masa tu Amr belum masuk Islam lagi. Maka dia pun berkata, cuba bacakan surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad itu. Maka dibacakan surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka Musailamah pun berkata, aku pun diturunkan juga wahyu kepadaku. Lalu dibacanya kisah tentang al-wabr wa mal wabr. Ya, wabr ni berarti seekor binatang duduk kat padang pasir. Apa namanya? Saya pun lupa bahasa Melayu. Barangkali tak ada bahasa Melayu. Binatang kecil yang kurus yang boleh berdiri kedua kakinya, tuan-tuan, ekornya ternaik ke belakang. Ini binatang duduk kat padang pasir. Apa namanya? Yang penting, ya, bila dibacakan oleh Musailamah ini, Amru yang belum masuk Islam pada masa itu berkata, memang benarlah engkau ni seorang pembohong, kerana ayat engkau baca ni tak masuk akal. Tapi walaupun dia pembohong, pengikut-pengikutnya berkata pembohongnya Musailamah lebih baik daripada benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak buat, tuan-tuan? Ta'assub pada kabilah. Baik, ya, kita pergi pada yang berikutnya.
Maka bila dihayati, dilihat, berkatalah seorang pengkaji Al-Quran yang terkemuka namanya Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Tuan-tuan kenal tak Badi'uz Zaman Sa'id Nursi? Beliau ni seorang daripada keturunan Al-Bait Ashraf yang merupakan seorang ulama terkemuka di Turki pada zaman kejatuhan kerajaan Islam Osmania Turki. Beliau ni adalah seorang yang sangat alim lagi wara', saleh, ya, terhimpun padanya banyak sifat kebaikan. Kisahnya bila bapanya mati, ibunya menghantar beliau untuk belajar di satu sekolah. Ya, belajarlah beliau sebagai murid-murid yang lain, macam pelajar-pelajar yang lain. Tiba-tiba pada satu hari, kata Syekh Zahid Al-Kautsari, seorang ulama muhaddis bermazhab Hanafi dari Turki, beliau berkata, maka Badi'uz Zaman ini satu hari dalam kelasnya, waktu rehat, datanglah seorang peminta sedekah. Peminta sedekah datang, lalu tak dilayan oleh sesiapa pun yang ada kat situ. Tuan-tuan ni, tak ada seorang melayan. Maka Sa'id Nursi ni, Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ni, yang dapat gelaran Badi'uz Zaman, akhirnya beliau pun kasihan pada peminta sedekah yang melarat ini. Dia pergi kepada peminta sedekah ni dan makan bersama dengannya. Ya, dia bukakan makanan yang dibekalkan oleh sang ibu, makan dengan peminta sedekah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, itu yang berlaku pada hari tersebut. Kita pun tidak tahu apa berlaku selepas itu. Sebaik saja peminta sedekah itu pun pergi, masuklah dia ke dalam kelas menyambung pelajarannya dengan takdir Allah SWT. Kata Syekh Zahid Al-Kautsari, lepas itu terus bertukar dia, tuan-tuan, menjadi seorang yang sangat ke depan kefahamannya, sangat advance kefahamannya, hafazannya, kefahamannya, kealimannya, kehebatannya terselah selepas itu. Wallahu a'lam. Ya, ulasan Syekh Zahid Al-Kautsari. Ya, kita jangan melihat seseorang itu pada fizikalnya, kerana mungkin orang yang kita pandang hina ni merupakan wali Allah. Dan satu hadis mauquf kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan lihat satu benda itu pada kecilnya, kerana pada kecilnya menyebabkan engkau dapat rahmat Allah, tahu. Jangan melihat orang itu pada fizikalnya, kerana tanpa engkau sengaja engkau akan menghina seorang wali Allah sebenarnya. Ya, saya mendengar Syekh Saleh Al-Mughamisi bercerita, wabil munasabah, beliau ni adalah seorang khatib dan juga imam di Masjid Quba. Beliau ni berkata, aku berjumpa dengan seorang yang pernah menunaikan haji sebanyak 36 kali. Tuan-tuan ada tak pergi haji 36 kali? Berarti umur tuan-tuan paling kurang pun sudah 51, tak? Kalau 15 campur 36 jadi 51 kan? Haji Islam, maknanya haji yang diterima oleh Allah dari sudut balighnya. Maka kata Syekh Saleh Mughamisi, beliau berkata, aku berjumpa dengan seorang lelaki dari Mesir, sudah pergi haji sebanyak 36 kali. Maknanya tiap-tiap tahun dia pergi haji, setahun sekali saja. Kalau umrah boleh pergi tiap-tiap bulan, barangkali orang menguruskan umrah contohnya. Tapi ini orang pergi haji 36 kali. Bayangkan. Kisahnya dia cerita dengan aku, kata Imam Masjid Quba ini, beliau berkata, orang lelaki ini naik bas dari Mesir. Tiba-tiba dalam bas itu dia melihat ada seorang ibu yang sudah tua yang duduk di satu tempat yang sempit dalam bas. Barangkali dekat tempat rodanya bonjol itu. Kalau bas-bas kecil dipanggil coaster, di negara Arab banyak digunakan. Maka aku mempersilakan perempuan ini duduk di tempat aku, dan aku duduk di tempatnya, kerana meraihkan keadaan kesihatannya. Orang sudah tua, kakinya kalau bengkok begitu mungkin sakit. Maka aku suruh dia supaya duduk di tempat aku, dan aku duduk di tempatnya. Maka orang tua ini berkata kepadaku, terima kasih wahai anak muda, moga aku doakan kau pergi haji sampai kau mati. Allah, aku doakan kau pergi haji sampai kau mati. Macam mana tuan? Dan kata orang tua ini kepada aku
Aku pun tak tahu kata-katanya itu sangat mustajab. Kata-katanya sangat mustajab. Lalu tanpa aku sedar, balik haji, orang mula berjumpa dengan aku, tanya kepada aku, kau pergi haji ya? Apa kata tahun depan kau pergi haji untuk ibu aku? Haji badal. Aku pun sanggup. Tahun berikutnya pun orang bagi lagi. Aku kira-kira sekarang adalah kali ke-36 aku pergi haji. Ya. Itu sebab dalam hadis mengatakan, ada kalangan manusia, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada orang ini yang dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan terima. Allah akan tunaikan hajatnya. Ini wali Allah, tuan-tuan. Maka kata Syekh Zahid Al-Kautsari, selepas budak lelaki yang namanya Said Nursi ini, beliau menghargai orang miskin yang melarat ini, yang semua orang tak peduli kepadanya, dia bagi makan. Lepas itu, tuan-tuan, terus dia jadi seorang yang sangat menonjol dalam pelajaran, jadi seorang yang paling hebat dalam kelasnya. Gitu, tuan-tuan ni. Kita baca dalam hadis sahih kan, kisah tentang 3 orang manusia. Yang pertama botak, yang kedua kusta, yang ketiga buta. Tahu kan kisah ni kan? Tahu ke tak tahu? Macam tak tahu je. Macam mana ni orang pergi dalam sunnah? Kena tahu, kena baca kitab ini, kisah-kisah daripada hadis. Ini 3 orang, seorang botak, seorang kusta, seorang buta. Maka didatangi oleh malaikat sebagai ujian kepada mereka bertiga. Kan? Malaikat datang pada si botak, berkata kepadanya, wahai botak, engkau bodoh, apa yang kau minta? Kalau aku boleh doakan, Allah makbulkan, maka engkau akan disempurnakan hajatmu. Jawapannya, aku minta rambut tumbuh kat kepala. Lagi, minta supaya jadi orang kaya, usahawan memelihara unta. Betul kan? Malaikat ni mendoakan, tumbuhlah rambut di kepalanya, dan diberi kepadanya sepasang unta. Unta ni berkembang biak sehingga dia jadi seorang usahawan yang kaya raya. Ujian untuknya. Betul kan, tuan? Malaikat ni pergi pada si kusta pula. Wahai penyakit kusta, orang semua geli denganmu, apa yang kau minta? Minta saya sembuh penyakit kusta ini, dan mendoakan untukku supaya aku dapat jadi seorang usahawan lembu. Itulah usahawan zaman dulu-dulu, binatang ternak, tanaman dan sebagainya. Maka malaikat ni mendoakan untuknya, kulitnya pun jadi cantik, elok. Dia pun diberikan sepasang lembu. Lembu ni pun berkembang biak, jadi kaya raya. Kan? Betul? Sekarang malaikat dia pergi pula pada si buta. Wahai buta, engkau buta, orang pandang jijik kepadamu, geli. Apa doa boleh aku minta kepada Allah untukmu? Doa supaya aku celik dan aku nak jadi usahawan kambing. Aku tidak mahu bergantung pada orang lain. Malaikat ni mendoakan untuknya, dan diberikan kelebihan tersebut padanya. Matanya celik, jadilah usahawan kambing dan berjaya dalam perdagangan perniagaannya. Malaikat datang balik, tuan-tuan, bagi ujian kepada 3 ni. Datang pada yang dulunya botak, dan berkata kepadanya, dan dia datang pun dalam rupa botak yang hina. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hei botak, pengotor, pergi tempat lain. Si botak ni kata, tolonglah aku susah, bagilah aku apa-apa yang boleh. Mana boleh aku bagi pada kau? Mana boleh? Aku susah payah. Dihalaunya malaikat yang menyerupai orang botak ni, tuan-tuan. Tuan. Lalu malaikat ni berdoa, mengatakan, begini keadaanmu ya, jadi ini ujian bagimu. Doakan hancur balik semula, jadi miskin, jadi botak, habis semua binatangnya mati, bengkak balik, tuan-tuan. Pergilah malaikat ni kepada yang dulunya sakit kusta dan kini menjadi orang kaya raya, sihat. Malaikat ni minta kepada bantuan pun dia menolak juga. Jangan silap menolak orang, tuan-tuan. Mungkin orang yang kita hampakan ini adalah orang yang berkedudukan di sisi Allah SWT. Maka malaikat ni minta bantuan kepadanya, dia menolak. Malaikat ni mendoakan, biarlah engkau kembali pada keadaan asal kalau engkau tidak menghargai nikmat yang Allah berikan. Kembalilah dia jadi sakit kusta dan lembu-lembunya mati seekor-seekor, tuan-tuan.
Malaikat ni pergi kepada yang dulunya buta, kan, dan berkata kepadanya, aku orang buta, aku juga perlukan bantuan. Jawapan si usahawan yang kaya raya yang dulunya buta, Masya Allah, kesiannya kau, dulu aku pun buta juga, lalu Allah celik dengan aku, ini semua Allah punya, Allah bagi aku pinjam. Begitulah maksudnya lebih kurang, tuan ni. Ambil lah apa yang kau nak. Ambil mana kau nak, ambil supaya hidupmu mulia. Apa saja yang kau minta aku bagi. Ini falsafah orang berniaga yang saleh, tuan. Dia tahu itu pinjaman daripada Allah. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, wahai hamba Allah, nampaknya engkau seorang yang berjaya berbanding dengan dua yang lain. Kekallah dalam nikmat yang Allah berikan kerana engkau bersyukur. Gitu tuan-tuan ni. Yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ni adalah Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, yang terkenal dengan buku-bukunya bertajuk Rasail Nur, ya, risalah-risalah pencerahan, yang memang pencerahan padanya, tuan-tuan. Tuan-tuan baca risalah Nur, tuan-tuan faham, tuan-tuan, mengapa manusia orang Islam pada hari ini menjadi lemah. Beliau antara lain bawa ibarat, contoh, perumpamaan. Kita ni umat Islam seperti seorang sakit. Bila sakit jumpa dengan doktor, doktor pun bagi pada kita prescription ubat. Anda sakit sekian-sekian, makanlah ubat ini, minum yang ini, tinggalkan yang ini, buat yang ini. Ditulis pada kampit ubat itu. Tuan-tuan main kampit ini, kampit ni, saya kat Melaka panggil kampit, tuan-tuan. Apa tu? Plastik ubat ni. Panggil apa? Plastik tak? Kampit plastik. Ya, yang orang polis ke mana ni? Ya, tuan-tuan, bila dibawa plastik ubat ini pulang ke rumah oleh doktor, dah prescribe pada kita, kita balik rumah, kita tak makan ubat. Kita baca je ubat ni kat plastiknya. Ubat ini makan waktu pagi sebiji, waktu petang sebiji. Ini sirap minum lepas makan tengah hari. Dibaca saja, dibuatnya tidak. Itulah keadaan orang Islam, kata Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Orang Islam dia baca Quran tapi dia tak amalkan Quran. Masalahnya, tuan-tuan, dia tak faham, dia tak tahu bagaimana nak beramal. Ini masalahnya, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi cantik sangat perumpamaan bandingan yang dikemukakan oleh Sa'id Nursi, seorang yang sangat faham Quran, mufassir yang hebat ini, tuan-tuan. Ya, dalam bicara-bicaranya yang dinamakan sebagai Rasail Nur, beliau berkata, Quran ini keindahan mukjizatnya terletak pada beberapa perkara. Nombor satu, pada kerapian dan kekukuhan perkataannya. Iaitu kalau anda lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala imassathum nafhatun min adzabi rabbika la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin. Ayat ini sangat indah, tuan-tuan. Ya Allah, sangat indah. Rapinya, kukuhnya ayat ini, iaitu kalau engkau lihat, kata beliau, ya, dalam ayat ini, dan apabila disentuh oleh sedikit azab daripada Tuhanmu, lalu orang yang ditimpa ini akan berkata, celakanya diri kami, kami menganiaya diri kami sendiri. Ayat ini ada beberapa perkara padanya. Nombor satu, massathum. Kalau kita belajar bahasa Arab, massa yang musuh maknanya sentuh. Nafhatun, nafhatun ni tiupan, macam tu je. Kemudian min ni pula dari, tabi'id ini berarti sedikit, bukannya kulli, bukannya keseluruhan. Kemudian min azabi rabbik, Tuhan kamu. Tuan-tuan dengar baik saya cakap, tuan-tuan. Ayat ini menceritakan kalau orang itu susah dan sakit, penyakit apa sekali berlaku padanya, dia akan mendapati pada penyakit itu ada rahmat Allah, tuan-tuan. Saya tak kerti nak tengah pada tuan-tuan macam mana indahnya ayat ini. Iaitu pertama, Allah sebut perkataan masa, maknanya apa-apa ujian dalam hidup pun ia ibarat sentuhan saja. Dia bukannya melekat, dia sentuhan saja, sikit. Yang kedua, nafhatun. Nafhah ni berarti satu tiupan kasih sayang. Bayangkan kalau ibu memujuk anaknya untuk minum air yang panas, kata, fahamkah
Ibu tu pun ambil cawan tu, cakap pada anak, walaupun meniup ni tidaklah digalakkan sangat dalam syarak, tapi ibu ni akan pegang, tunjuk pada anak dia, air panas lah, nanti ibu tiup sikit, bagi dia sejuk. Memang susah nak sejuk, tuan-tuan, dia sejuk sendiri, tapi ibu ni tunjukkan kasih sayangnya untuk anak tersebut. Jatuh je, mana-mana jatuh, oh ibu mana, kan tuan-tuan, ibu buat begitu kan, ibu-ibu kat atas kan buat pada anak-anak begitu kan, ya. Kalau dia terlanggar sesuatu, nanti ibu pukul ni, kesian kepada anak ibu, tuan-tuan, begitu kan. Tuan-tuan, rupa-rupanya apa sekali ujian dalam hidup, ia tanda kasih sayang Allah pada kita, tuan-tuan. Ia tanda kasih sayang Allah pada kita. Ketiga, min. Maknanya min di sini digunakan perkataan sedikit sangat, tak banyak, sedikit. Min daripada. Min ni bahasa Arab namanya tabi'in. Tabi'in ini maknanya sejuzuk, bukannya semua sekali. Kalau buah kelapa tu jatuh satu tandan, satu bahagian saja yang kena, bukannya semua sekali yang kena kat kita, satu biji saja kena. Itu maksudnya, tuan-tuan. Kemudian perkataan min azabi rabbik, dan Allah sandarkan apa sahaja ujian itu daripada Tuhan kamu. Maka orang beriman kalau menghayati ayat ini, dia akan menangis. Dia akan menangis, tuan-tuan, kerana dia melihat apa jua bentuk yang berlaku dalam hidup ini. Walaupun ayat ini menceritakan tentang azab, tetapi seseorang itu akan merasakan ada kasih sayang Allah padanya. Faham tak, tuan-tuan? Rugi tak belajar bahasa Arab? Itulah hampa kan, tak nak belajar bahasa Arab, cakap orang putih mengalahkan orang putih. Ini bukan tuan-tuan lah, ni orang lain saya sebut. Rugi, tuan-tuan, tak faham bahasa Arab, rugi. Rugi dengan serugi-ruginya. Tak ada rugi lebih besar daripada rugi tak faham bahasa Arab. Engineer, doktor, orang pandai, cikgu-cikgu, ya, anda sangat berpeluang untuk belajar bahasa Arab, memahaminya, kerana anda akan faham bagaimana Allah menggunakan khitab itu kepada kita. Allah mengadreskan sesuatu perkataan itu pada kita. Baik, ya. Kedua, balaghatul Quran ini memancarkan keindahan gaya bahasanya, keunikannya. Ya. Yang ketiga, balaghatul Quran melampaui keelokan pada bayannya. Yang keempat, balaghatul Quran memancarkan kekuatan makna serta kebenarannya. Ini adalah pandangan Badi'uz Zaman Said Nursi. Ya. Dan kelima, terakhir sekali, Quran menunjukkan kefasihan lafaznya, di mana silsilah ayat Quran itu disusun dengan cara menarik dan tidak membosankan. Walaupun seseorang itu mengulanginya beribu kali, dia tidak akan bosan mendengar Al-Quran Karim, tuan-tuan, dibacakan. Ya. Baik. Ibnu Ashur menceritakan dalam tafsirnya bertajuk Tahrirut Tanwir bahawa Al-Quran melemahkan hujah mereka yang menentangnya menerusi penyampaian makna yang terang. Ya, Ibn Ashur memberikan contoh seperti diriwayatkan dalam hadis Nabi, Allah bersumpah dengan salat yang merujuk kepada bacaan Al-Fatihah, di mana separuh bacaan itu untuk hamba, separuh lagi untuknya. Ini kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, tuan-tuan, Hamidani Abdi, Ar-Rahmanir Rahim, Athna Alayya Abdi. Kan? Setiap kali kita baca itu tersebut, Nabi baca sepatah Al-Fatihah, tuan-tuan. Sepatah. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Ya. Kat Indonesia mereka baca 15 saat berapa ni? Sembahyang tarawih itu 20 rakaat berapa minit? 5 minit 8 minit, lebih kurang begitulah. Ya, seorang sahabat saya, baik saya berkesempatan bertanya kepada kiai tersebut, kenapa sembahyang begini? Kata, tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i tak sah sembahyang macam ni tau. Dia jawab apa? Ini telah dilakukan datuk nenek moyang terdahulu, ratusan tahun dulu, maka kita kena maintain sebagai tradisi dan juga trademark dekat tempat ini. Apa nak buat, tuan-tuan? Banyak manusia ni bila kita bawa kepadanya isu-isu baru, satu pendekatan baru dengan dalil, dengan apa, dia kata inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Banyak orang ni dia jadi musuh kepada kita bila kita bawa kepada dia. Dia kata ni bapak aku, datuk aku, nenek aku dah buat, maka aku kena ikut.
lebih kuat dia berpegang daripada berpegangnya kepada Quran dan juga hadis. Apa nak buat tuan-tuan? Inilah manusia akhir zaman. Baik, pendekatan balaghah dalam Quran, sebenarnya dalam Quran antara keistimewaan yang terdapat dipanggil sebagai ijaz. Ijaz ni bererti ialah Quran meninggalkan benda yang tidak penting untuk tidak membebankan kita berfikir tentangnya. Ini adalah satu pendekatan namanya meringkaskan. Itu sebaik-baik perkataan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan yang pendek dan juga difahami. Saya pun tak suka cakap panjang tuan-tuan, saya nak berhenti dah ni. Ini pendekatan Quran kita lihat. Dan surah Yusuf sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra bihi falabitha fi sijni bid'a sinin. Lalu dia pun berkatalah kepada seorang yang selamat daripada hukuman itu, sebutlah aku kepada Tuhan kau. Lalu syaitan telah melupakan orang ini kepada permintaan tersebut. Lalu Nabi Yusuf pun stay lah dalam penjara lagi beberapa tahun. Ini kisah para ulama ada ulas lah tuan-tuan ni. Contohnya kisah-kisah Israiliyat yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, bahawa Nabi Yusuf selepas mentafsirkan mimpi, mentakwilkan mimpi dua orang temannya, seorang melihat merak anggur, seorang melihat di atas kepalanya ada roti dimakan oleh burung gagak, dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf mentakwilkan bahawa engkau akan dibunuh, akan dipancung, dihukum, engkau akan dibebaskan. Dan kau yang dibebaskan ini, tolonglah ingatkan raja tentang kezaliman yang berlaku terhadapku bila engkau keluar nanti. Gitu maksudnya tuan-tuan ya. Ulasan oleh para ulama, contohnya oleh Imam Qurtubi, satu hadis ini dhaif, bahawasanya Nabi Yusuf lupa nak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berbeza daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, alladzina idza qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika nak dibakau dalam api, maka datanglah para malaikat menawarkan bantuan. Tapi Nabi Ibrahim telah berkata dengan penuh keyakinan, ini urusan aku dengan Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan urusan aku dengan kau, tapi dengan Allah. Maka Allah akan menyelamatkan aku, Allah akan beri pada aku pelepasan. Tapi Nabi Yusuf dalam kes ini, Nabi Yusuf minta tolong kepada manusia, lupa minta tolong pada Allah SWT. Ini bukannya dosa tuan-tuan ya. Ulasan Imam Qurtubi, ini bukan dosa, ini dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini satu prinsip dalam melakukan kesilapan. Bagi orang-orang yang sangat tinggi makamnya di sisi Allah, dia melakukan kesilapan, ia ibarat dosa bagi dirinya, tapi ia bukan dosa. Ada berlaku dalam kehidupan Nabi SAW sebagai contohnya. Nabi bermesyuarat dan mengambil keputusan yang tersilap. Maka nari Nabi ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Dalam perkara berkaitan dengan tawanan Badar, maka memegang pandangan Abu Bakar yang lebih lembut berbanding dengan pandangan Umar. Ini ada teguran daripada Allah SWT. Baik, ini adalah bukan dosa, tapi satu kesilapan kecil. Maka Nabi Yusuf alaihissalam minta tolong kepada manusia, lupa minta tolong pada Allah SWT. Tapi perkara ini tidak dihuraikan panjang lebar, kerana madailah setakat itu sahaja, tak perlu cerita panjang. Kerana tidak ada benda yang penting pun untuk diserlahkan kat situ. Madailah untuk disebut, minta tolong, lalu Allah lupakan orang ini untuk minta tolong pada tuannya. Jadi ini maksud ijaz, iaitu meringkaskan benda daripada panjang menjadi pendek dan memadai setakat itu untuk difahami. Kemudian yang kedua dalam balaghah juga namanya tashbih. Tashbih ini untuk memberikan satu contoh yang mendekatkan diri kita kepada kefahaman. Banyak perumpamaan yang dibawa dalam Al-Quran. Contohnya Allah bawa kisah orang masuk syurga, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Nanti dekat syurga akan melayan orang-orang dalam syurga ni anak-anak muda, yang mana mereka ni sangat kemas
ibarat mutiara yang tersimpan. Sama je semua, pakaiannya sama je semua. Kalau kita nak bagi contoh, dekat dunia ni memanglah tak sama tuan-tuan, tapi ada keserupaan sedikit, kata Syed Qutb. Kita pergi makan dekat hotel umpamanya, maka yang datang serve kita ni budak-budak lelaki muda yang pakaiannya sama je, kemas je semua kan. Ke akhirat Allah bagi gambaran sikit, tapi tak sama tuan-tuan. Fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kat dunia ada gambarannya, tapi memang tak sama dengan apa yang terdapat ke akhirat, ya. Kemudian Allah gambarkan, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkan untuk kedua ibu bapamu sayap-sayap tawaduk, sayap-sayap apa istilahnya? Tawaduk, rendah diri. Dan katakan kepada Tuhanmu dengan doa, wahai Tuhan, ampunkanlah mereka sebagaimana mereka telah menjagaku sejak kecil. Jadi Allah bagi tamsilan kita jadi anak ni kena rendah diri pada ibu. Macamlah sang burung ini terbang tinggi, akhirnya bila sayap dikuncupkan, diturunkan, dia pun jatuh kat bumi. Walaupun asalnya terbang tinggi, tapi bila turun ke bumi, bila nak turunkan sayap, begitulah manusia. Walaupun anda ni hebat macam mana sekalipun, anda mulia macam mana sekalipun, saudara ternama sekalipun, dihormati orang sekalipun, doktor pakar yang paling pakar sekalipun, tiba tang menghormati ayah ibu kena jadi ibarat burung ini. Ini tamsilan yang Allah bawa. Faham tak tuan-tuan? Macam fahamnya. Ini tashbih namanya. Satu tamsilan, satu penyamaan yang Allah buat untuk kita faham. Baik. Lagi Allah umpamakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisaba. Orang kafir itu amalannya seperti fata morgana, di tanah yang datar, disangkanya air oleh orang dahaga, tetapi bila dia datang ke situ, didapatinya tiada apa pun kat situ. Kita bawa kereta kat highway tengah panas, nampak macam air tengah jalan, fata morgana kan, ya. Tiba-tiba kita lalu, rupanya bukan air, dia adalah balikan cahaya matahari yang panas, ya. Maka itulah perumpamaan yang Allah kemukakan. Orang-orang kafir ini amalannya nampak hebat, tapi tiada nilai di sisi Allah SWT, ya. Orang kafir ni tuan-tuan, ya Allah, banyaknya pengorbanan mereka, derma mereka, infak mereka. Baru-baru ni kami di Melaka mencari dana. Yalah, kerajaan dah kurang duit pada hari ini tuan, maka nak biayai rumah-rumah orang yang sakit untuk dialisis. Kebanyakannya orang Islam tuan-tuan. Yalah, bangsa-bangsa lain mereka lebih membangun banyak wangnya, maka dibuatlah satu perisytiharan. Ini bukan cerita main tuan-tuan, ini orang penting dalam kerajaan Melaka bercerita pada saya sebagai pengajaran untuk kita ambil. Maka diumumkan dalam satu majlis makan malam oleh seorang Cina yang baik hati, moga Allah bagi hidayah kepadanya, kepada teman-temannya dalam majlis makan malam. Maka tampillah daripada ramai-ramai itu seramai 48 orang Cina, sebahagiannya daripada Malaysia Timur, Sarawak, untuk berderma. Derma seorang tak adalah banyak tuan-tuan, sekitar 200,000, 250,000 seorang. Dan dalam masa yang pendek dapatlah dikumpulkan wang sebanyak 4 juta untuk membiayai pusat-pusat ini bagi membantu orang-orang sakit buah pinggang. 4 juta dapat dikumpul satu malam tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kalau mereka ni masuk Islam dahsyatnya tuan-tuan kan. Dan mereka pun tidak mahu nama dia disebut, diberi. Sebahagiannya tidak mahu, tak mahu. Dan saya mengalami sendiri tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan. Di satu sekolah di Kuala Lumpur, tak payah sebut sekolah lain, ibu bapa ini anak-anak yang cemerlang, ibu bapa orang kampung tak mampu untuk, maka budak tingkatan 4 yang bijak-bijak ni mintalah kepada sekolah nak pergi ke Singapura
Nak tengok kat Singapura tu dikatakan negara yang sangat maju, macam mana keadaan dia. Maka wang yang diperlukan tak banyak pun, sekitar 6,500 sahaja untuk pergi pembiayaan bas. Di sana ditanggung, makan sedikit tengah perjalanan untuk beberapa orang budak yang baik ini. Maka mintalah kepada ibu bapa, dapat 1,500 tuan-tuan. Ibu bapa PIBG bagi 1,500, tak cukup lagi 5,000. Lebih kurang itulah ya. Maka seorang cikgu Cina kesian kat budak-budak ni, cikgu Cina kat sekolah tersebut kesian kat budak-budak ni. Beritahu pada suaminya, dalam masa setengah hari saja dapat kumpul hampir 10,000 tuan-tuan. Nak hantar anak-anak sekolah Islam untuk pergi trip ke Singapura. Untuk anak-anak ni musim nak cuti sekolah ni tak ada apa nak buat, nak pergi belajar di Singapura, melihat beberapa benda. Maka dia kumpulkan wang yang banyak begitu dalam setengah hari sahaja. Dahsyat tuan-tuan, orang bukan Islam ini. Itu sebab sekolah-sekolah mereka berekon. Sekolah anak-anak kita, kalau kita nak kumpulkan seorang RM100, 30 orang ibu bapa ini, suami isteri 15 orang, 30 ibu bapa ini, nak kumpul seorang RM100 pun mereka berkira, bertanya, ni nak ujung tahun dah ni, jerebu yang berlaku ni, besok kalau tahun depan anak kita pindah kelas tak, ni ekon ni macam mana pula? RM100 je tuan-tuan nak bagi. Apa nak buat, inilah sikap orang Islam tuan-tuan. Dia tak nampak kepentingan infak itu. Kalaulah anak dia pindah ke kelas lain pun, kan itu jadi jariah, wakaf yang dijariahkan. Tapi dalam masa sama dia tak fikir pula, dia melanggan parabola itu bayar sebulan 100 lebih, 200 pun dia tak kisah. Tapi untuk 100 seumur hidup derma untuk sekolah, kadang-kadang dia berkira tuan-tuan. Ni di Kuala Lumpur punya cerita tuan-tuan. Saya harap di Perlis tak berlaku lah macam ni punya keadaan tuan-tuan. Baik tuan ya. Baik, yang terakhir sekali, dalam Quran ini juga ada satu bab namanya isti'arah. Isti'arah ni maksud pinjaman. Dalam konteks bahasa, ya, dipinjamkan untuk membawa maksud yang beza. Contohnya dalam Quran bila menceritakan tentang isu hubungan suami isteri yang begitu rapat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya, suami adalah pakaian kepada isteri, isteri adalah pakaian kepada suami. Kalau diterjemahkan direct translation, kita tak faham. They are your clothes and you are their clothes. Apa ni? Baju. Orang putih dia tak faham tuan-tuan, dia baca translation ni, direct translation, apa ni? Quran merapu. Kamu pakaian dia, dia pakaian kamu, apa ni? Quran maksudkan kat situ, dia menyempurnakan kamu. Bagaimana kamu pakai pakaian yang cantik, indah, tutup aurat kamu, maka begitu juga hidup kehidupan suami isteri. Isteri melengkapkan suami, suami melengkapkan isteri. Itu maksud Quran. Ini indahnya Quran tuan-tuan. Contoh yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Dia berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya tulangku telah lemah dan aku telah ditumbuh uban dan aku belum pernah kecewa dalam doa kepadamu. Ni doa Nabi Zakaria tuan-tuan ya. Nabi Zakaria berdoa pada Allah, washta'ala ra'su shayba. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini istiarah yang sangat hebat. Iaitulah Quran menggambarkan rambut ini bila dia beruban, dia macam menyala tuan-tuan. Ishta'al ra'su syaiba, menyala. Percaya tak? Rambut menyala? Tak percaya? Orang lelaki, dia makin tua nampak makin macho. Kembang tu. Kerana orang lelaki ni bila dia tumbuh uban, kadang-kadang tumbuh kat sini, kat segmen dia tumbuh. Perasan tak? Kan macam ayam jantan kan? Tengok ayam jantan. La ilaha illallah wa rasulullah. Takkan tak tengok ayam jantan, color dia kan. Maka begitulah Quran bila dibawakan isu ini, ishta'ala ra'su syaiban, makna rambut itu diselang-selikan dengan warna yang lain, dengan kedut-kedut yang ada kat muka, perfect. Itu sebab orang lelaki makin tua makin tinggi sahamnya. Allah. Betul kan? Kerana perfectnya kejadian itu. Jadi Allah bila gambarkan istiarah kat sini, kata Nabi Zakaria, wahai Tuhan, rambut aku dah menyala-nyala putih. Ya, daripada hitam tiba-tiba ada warna putih naik dekat rambut.
Ya, kalau ada yang ada janggut pula tengah-tengah ni putih pula. Betul tuan-tuan? Ada yang sini berbelang-belang pula putih-putih dia tuan-tuan. Macam-macam gaya. Tapi ini semua mencantikkan lagi sebenarnya kalau diperhatikan. Maka inilah indahnya Quran. Allah mengambil pendekatan, janganlah kita rasa uban itu satu siksaan atau satu hukuman. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama tumbuh uban. Dan ketika isterinya Sarah berkata kepadanya, wahai suamiku, engkau tumbuh uban. Apa di kepalamu putih ni? Uban. Nabi Ibrahim berkata, aku akan tanya pada Allah, kenapalah tumbuh uban ini? Ya, dalam hadis yang sahih menceritakan tentang wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala rabbi qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati, dalam surah Al-Baqarah. Para ulama bawakan ujian-ujian yang berlaku dalam hidup Nabi Ibrahim itu ada banyak. Antaranya tumbuh uban. Sebagai manusia pertama tumbuh uban. Maka Nabi Ibrahim tanya kepada Jibril, tanyalah kepada Allah, kenapa ada uban di kepalaku? Orang lain tidak ada. Maka Jibril telah beritahu kepada Nabi Ibrahim dengan wahyu daripada Allah, ini tandanya waqar. Waqar ni maknanya tanda kehebatan seorang lelaki tuan-tuan di sisi Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Jibril, kalau begitu kabarkan kepada Allah, aku mohon kepadanya ditambah lagi uban-uban ini. Jadi tuan-tuan, cantiknya ayat Allah menceritakan uban pun jadi satu tarikan di sudut pendekatannya. Inilah dia kehebatan yang ada pada Quran. Ya, sehingga dibayangkan tadi seorang lelaki pada peringkat awal tumbuh ubannya itu kadang-kadang kat sini, kadang-kadang kat janggut tengah-tengah, kadang-kadang bersulam-sulam pula, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Kan? Para isteri kan, tengok suami-suami anda. Ya, Allah, abang dah tua, abang rupanya kena ingat Allah banyak abang. Begitu kan? Jadi inilah dia pendekatan yang dalam Quran. Ya Allah tuan-tuan, tak cukup masa nak menguraikan keindahan yang ada ini. Moga-moga Allah SWT beri kepada kita kefahaman untuk memahami kalamnya. Inilah dia kemukjizatan Quran yang mampu saya bawa pada waktu ini. Ya, kerana ia bersifat bahasa. Banyak lagi aspek-aspek kemukjizatan itu dari sudut psikologi kemanusiaannya, tasyri'atnya, persyariatannya, sainsnya, kerana itu memerlukan kepada orang lain dalam bidang masing-masing. Ya, segala yang baik itu semuanya daripada Allah SWT, kelemahan dari manusia. Moga Allah beri kepada kita, Allahumma faqihna fid din wa alimut ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah. Dalam dua riwayat daripada Ahmad dalam musnadnya, ya Allah, jadikan kami ini faqih dalam agama kami, faham agama kami, dan ajarlah kami memahami Al-Quran. Ya, ajarlah kami kebijaksanaan. Al-hikmah juga merujuk pada kebijaksanaan. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan-tuan berminat, kami ni penerbit buku. Ya, sudilah tuan-tuan berkunjung kepada gerai kami di luar dari Telaga Biru. Antaranya ada majalah-majalah Islam seperti Solusi yang bersifat fardu ain, motivasi. Ada majalah Demi Cinta untuk isteri-isteri, untuk anak-anak perempuan, untuk anak dara, untuk wanita berkarier. Dan ada juga majalah Al-Ustaz yang pada kali ini dibincangkan isu hadis palsu, hukum hakam. Dan yang terakhir sekali ada majalah untuk anak-anak namanya Gen Q, Generasi Quran. Di samping itu kami juga menerbitkan Quran Waqaf Ibtida yang mempunyai warna merah, biru dan hijau bagi membantu umat Islam yang tidak faham bahasa Arab. Kiranya nak kerat Quran itu, ayat Quran di mana nak berhenti, di mana nak memulakan bacaan, agar tidak tersilap. Kerana kalau kita silap berhenti, maknanya berubah tuan-tuan ni. Cuma angkat sikit ni. Ni ada kat sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, ya, dan begitu juga ada buku-buku yang lain. Mudah-mudahan boleh didapatkan di luar sana, ya. Jadi terima kasih tuan-tuan sekali lagi atas kehadiran pada pagi ini. Moga perjalanan program ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ya, kami sangat gembira mendengar perkembangan seperti ini. Alangkah baik kalau turut dibuat di tempat-tempat lain supaya ramai yang dapat manfaat. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.